Hai, Assalamualaikum. Yakini produk keluaran semua jadi bersama Najihah. Produk nombor 1 pilihan keluarga anda. Semua. Selamat petang. Salam 22 Ramadan dari kami, Najihah. Yakini produk keluaran semula jadi bersama Najihah. Produk nombor 1 pilihan keluarga Ikut anda. dah. Semua saya dah. Apa ni? Oh, macam ni ya? Tahu lah kita tetu. Macam ni ada. Tak apalah. Ada penat sih. Okey. Kita sekejap. Kami nak Mana lagi ni? Mata-mata memandang ni. Okeylah, sampai tu kita tunggu. Marilah kita dengar lagu dari Najihah. Ngosek-ngosek ni betul-betul ni. Mana lagi ni? Masuk dulu, guys. Guys, masuk dulu. Ya Allah, aku. Hai, saya Menda Rosdiza. Kau menarik tu kan dengar kan? Okey. Hai, Cik Wawa. Okey, ni mata-mata yang memandang ni boleh tak invite anak-anak tim yang tengok? Marilah kita tunggu ni orang masuk. Mungkin terkejut kot. Ataupun masing-masing tengah cari baju raya, okay? Betul. Kita nak tengok. raya semua pakai sibuk belakang. Betul. Dia jauh, tak nampak pun skrin tu. Tapi tak apa. Hai, siapa tu? Tak nampak. Bawa naik sini pun tak. Oh, Kak Siti Nur Rehan. Bawa naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Nurul Wafika. Waalaikumsalam. Ramai. Okey. Masuk dulu. Masuk dulu. Panggil dulu. Hak mana tak ada hada tu boleh je join sini. Yang mana hada pun boleh juga dengan kita orang punya live. Okeylah, sementara kita tunggu semua orang masuk, ramai-ramai masuk. Ida nak dalam bulan puasa ni, bulan 4 ni kita ada promosi minuman, promo minuman. Iaitu kita ada set. Kita ada 4 set. Set lemang, set dodol, set ketupat dan juga Set rendang. Yang mana semua set tu wajib ada kokonet. Sama ada pembelian 2 kokonet 1 susu ataupun pembelian 1 kokonet mana boleh 1 kokonet. 2 kokonet 1 kopi ataupun ketiga kokonet pun boleh ataupun nak beli semua minuman. Satu pun boleh. Susu boleh. 1, kokonet 1 dengan kopi 1 pun boleh. Atau nak beli 2 kokonet 1 susu, 2 susu 1 kokonet boleh. Mana-mana aja. Set yang kita dah tetapkan. Betul, janji ada kokonet. Lepas tu untuk promo yang kedua, kita ada promo agent upgrade kepada master agent yang akan bawa balik 2 sabun dan juga 1 lipstick. Sama juga dengan stokis upgrade kepada master stokis akan bawa balik 3 sabun, 2 lipstick. Itu adalah antara promo-promo yang menarik yang berlangsung pada bulan puasa. Sehingga 2 hari bulan 5. Tetapi jangan lupa kita ada lagi satu promosi yang menarik untuk produk terbaru kita, iaitu PES Najihah. Kita ada harga combo dan juga ada harga buy loose. Tapi kalau nak jimat, belilah harga combo hanya RM49 sahaja untuk Semenanjung, Sabah dan Sarawak Pulau RM59.90 sahaja. Okey, yang mana tengok ni, itu adalah ketiga-tiga promosi kami yang tengah hangat berlangsung. Dan promosi semua ni akan berakhir pada tarikh 2 hari bulan 5 sahaja. Okey. Yang mana ada ni, boleh tak tolong tag anak tim, tolong invite anak tim masuk live. Kita nak share ni.
kita nak share, kita nak bercerita sedikit. Untuk segmen petang ini, kita segmen ngosek. Kalau yang bukan orang Kelantan tu, ngosek tu apa? Ngosek ni dia usik-usik lah. Betul. Usik-usik. Tak apalah, sementara kita tunggu lagi ni. Takut-takut ada yang nak masuk dengan cerita, kita tunggu dulu. Betul. Pagi tadi kita ada sharing pasal ilmiah, iaitu kita pergi Dubai. Kita pergi Dubai. Kita pergi Dubai balik lagi. Tak siapa saja pergi Dubai. Kita pergi buat lawatan. Kita ceritalah bangunan Burj Khalifa tu. Adakah awak masuk betul ni? Masuk bagi tadi. Ada juga ni. Rasa ada, tapi ujung-ujung sikit-sikit lagi. Kejap lagi tu adalah masuk tu. Sebab dia ada. Biasanya ada Siapa pukul? ada sampai pukul 3 sampai pukul 4. Lebih kurang Tak gitu lah. apa, Tak apa. tunggu dulu slow-slow. Ya. Buah ni, duduk lah kursi buah, duduk di pun buah. Betul lah tu. Okey, yang mana tengok ni dah settle ke? Beli baju belaka? Duduk lagi. Ya lah. Ya jangan dah. Ya. Yang tengok ni dah beli ke baju? Beli dah dah. settle ke beli? Nah, ni memel lah. Ada bulu mata dekat cermin. Bulu Nak mata? buat, nak buat. Duduk dalam tapi tarik dulu spek. Tu. Aduh lah. Tak tahu benda bulu mata dekat cermin. Dah rindu lah tu. Ya, tak ada rindu setahun ni. Hai Kak Farida. I see you. Hai Kak Farida, tunggu Kak Farida je masuk ni sebenarnya. Kak Farida, Kak Amy, hai. Cikgu Fendi, Kak Ismawati, sebab dia macam muka Kak Erna. Kak Ian, Kak Aci, biasa tu lah peminat tega tu. Okey, lagi. Sama-sama tu masuk sama-sama dengan Hada. Hok mana son fokus ni dengan Hada ko? Masuk live. Dengan live. Dua-dua. Kiri kanan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak Farida. Kak Farida ke hok balik dari JB ke Kak Amy? Kak Amy. Tu Kak. Dia gimana? Kenang mulut tu. Gi Kajang. Dia pergi Kajang. Okey. Lagi berapa orang lagi cepat-cepat? Okey, kalau boleh 10 orang lah boleh. 10 orang kita baru dah syok bercerita. Tapi ni siapa nak tengok juga siapa yang masuk ni sebab ni saya jauh tak nampak. Boleh tak? Boleh je. Wait a minute. Kak Farida, Kak Siti Norehan, Kak Nurul Wafika, Wafika cantik nama. Okey, lagi. Demolek hari ni. Demolek. Nak cerita jugalah. Siapa mari tu? Tak ada. Demolek hari ni adik Ida. Dia masak ke Ida. Dia masak ke Ida. Dia ya. Dah. Malaikat ni kita kena ambil akar adik Ida. Dia nak gini. Lepas tu dia sudah print tak ada. Ya. Cari dalam Google. Lepas nak tepek mana dia tanya. Print kita tepek lah mana-mana pun. Dia sudah print. La ilaha illallah Muhammad. Dia fikir kena. Lepas tu dapat kita kena abah tak. Dia takut ke? Mak suruh. Dok, adik dah. Kita peringat ya. Dia saja dah pering dah kok dah lagi. Takut. Udah lah. Dia kena tu. Kaki nak lah adik Ida sore ni. Dia spring abah tu guys. Waalaikumsalam. Okey. Sore lagi. Hai Kak Ismawati ni. Sana apa Kak Ismawati? Hai. Okey, kalau ni satu B auto jadi 8. Sebab Nisa nak pakai sound dekat telefon Nisa ni. Nak buka sound. Untuk just sikit takut kuat sangat. Tak lagi ni apa. Hai Kak Ismawati. Okey, auto biar suara. Jauh sikit duduk ni sebab nak janda. Sebab nak janda. Waalaikumsalam Kak Ismawati, selamat petang. Lepas pada kita cerita sekejap lagi, kita kecek pasal makanan dah sebab Ida lapar. Kita kecek pasal makanan dah. Tahu dah Ida ni mama lah. Mana ada.
Mana lagi ni sebab kita nak start dah ni. Hari ni kita dengan cerita Nisa. Nisa ataupun Cik Wawa. Sebabnya cerita dah tak ada dah. Ada tapi nak sipir. Nak sipir. Gitulah orang. Hok dia kita. Ada Zahra. Ya siapa tu? Siap. Kan nasi siapa yang Apa ni? tu? For 24-hour hydrated skin. New Dove. Soleh, tak nampak. Kenapa? Sekejap sama Cik. Acha, Nisa nampak Acha. Hai Caca. Hai jugalah. Hai Saya Mek. kawan Nisa. Tiba. Memang kena. Mana ada. Okey, yang mana tengok ni. Alah, tu orang dah mata memandang. Boleh tak? Ni. Boleh tak? Invite lagi kawan-kawan. Invite lagi kawan-kawan. Cuk. Ingat tak? Cuk. Cuk. Dia duduk. Dia duduk. Tak tahu. tak ingat orang tapi Dia macam duduk. cuk. Tak nampak cuk depan muka. Dia nak marah dulu kan. Tak nampak cuk. Okey, tak apalah. Okeylah. Okey lah. Terima kasih Okey. Kak Farida sebab tag anak tim. Okey. Ni kisah dia Nisa kena rahsiakanlah tempat tu sebab Nak tahu. Nisa patut Nisa tanya Benny tadi. masalahnya Okey, dia tim dia. Okey. Okey, ada ada orang nak masuk. So can invite. Boleh tak? Anda nak share ke? Siapa tu? Anda nak share ke? Tanya dulu. Ada satu ke? Nak share ke? Boleh jawab tak? Alah, dia tak bawa spek lah hari ni. Kalau nak share kita buka. Boleh dia dah ni. Tak nampak. Tak ada lorak. 7.20 turun rumah tu. Ada minta pula tu. Okey, 7.20 baru turun rumah. Kita share tau. Wow. Ya aku dah terpakai. Tak apa. Kita belakang ni tak nampak. Okey. Tak ada dah. Main-main lah. Beratur lah. Beratur lah. Astaghfirullahalazim. Tak apa. Okey. Kalau ada nak share cerita, boleh je tulis dekat komen ni. Then request. Okay? Saya nak request nak cerita live dah. Tak usah tarik. Boleh. Sebabnya kalau macam request gitu, macam kita nak cerita kau takut gitu. Sebab ada je yang tertekan kan. Krek bunyi. Okay. So cerita dia ni berkisah dalam lingkungan. Bukan berlaku. Lingkungan lah. Berlaku. Dengar tak muzik? Mudah-mudahan dekat sikit. Sini dah. Okey, kisah ni berlaku dalam sekitar tahun 2015. Di mana itu adalah tahun peperiksaan saya SPM. Tahun 2015 Nisa SPM. So pada masa tu sekolah-sekolah tengah giat melaksanakan tengah giat melaksanakan kelas tambahan sama ada sesi petang atau sesi malam. Memang 7 tahun berlalu memang petang dan malam. So memang sekolah tengah bergiatlah adakan kelas tambahan sesi petang dan malam. So ketika tu pada satu hari tu ataupun pada satu malam tu lah, dia takut sebenarnya kan. Masa tu kami tu berada di penghujung ambang peperiksaan. Dah penghujung dah kita orang dah habis trial, kita orang dah sambut sambutan hujung makanan hujung tahun tu. Kita orang dah settle dah semua tu. Dan hari tu adalah hari tak silap Nisa hari yang ni. Okey, Nisa cerita awak dulu lah. Sepatutnya cerita awak tu tapi kita cerita awak ni. Dan itu adalah hari di mana malam hari konvo. Bukan konvo lah, kita panggil macam meraihkan lah sebab kita dah nak ambang kan.
Malam tu pada pagi tu kita orang yang mana form 5 diberi kelonggaran lah untuk menyambut. Kami diberi kelonggaran untuk pakai baju kurung yang sama tema dengan kelas apa semua kan, sebab sambut hari ibarat hari terakhir lah sebelum menempuh peperiksaan. Masa tu kami ramai ada yang pakai kasut baru. So masa tu Nisa pakai kasut baru. Nisa tak tahu ni halusinasi Nisa ke ataupun Nisa dengar sendiri. Sebab benda tu memang betul-betul dengar dekat telinga. Lepas tu malam tu bila dah habis majlis tu habis dah lebih kurang dalam pukul 2 lebih, sama dengan waktu sekolah. Kaki Nisa macam dia melecet dekat belakang tu. Kata kena makan kasut kan. Lelaki ni kan Dia melecet dia tu menyebabkan memang sakit. Dia teruk juga sebab dia macam luka. Siapa nampak isi air isi kan. Sakit. Pedih. Lepas tu dia menyebabkan Nisa rasa macam kalau nak jalan tu dia macam terinjuk-injuk macam jalan tu tak stabil, sakit. Yelah, masalah sedap lah nak jalan macam luka kan. Masalah sebelah kaki je kena. Lepas tu malam tu pun decide okey lah, disebabkan kita pun nak ni walaupun kaki sakit, decide juga pergi kelas malam tu. So malam tu Nisa pergi kelas agak awal lah. Biasalah kelas malam start pukul 8 something gitu, 8.30 gitu. So Nisa pergi pada pukul 7 lebih. Lepas jam maghrib apa semua Nisa suhayatan. Lepas tu sempatlah nak baiki-baiki tudung, nak apa panggil? Siap-siap lah. Nak siap-siap sebelum kita ni. Kita tak selesa juga kan sebab malam tu berkurung. Memang kalau kelas malam kita orang berkurung macam biasa kan, berkurung. So pakai tudung. So Nisa dengan kawan-kawan ni dah sampai awal sikit tu rasa macam nak ke tandas malam tu. Dan tandas tu biasanya kalau kelas malam kita orang akan buat dekat kelas bawah. Kita orang pincai kelas budak-budak akan buat dekat bawah. So memang tak usah naik atas kan. Ya. Nak bawah. Dan kelas tu memang akan kelas selari je. Setiap kelas yang mana bawah tu semua full lah, akan ada kelas. Tapi adalah satu kelas tu yang macam kosong kan sebab terkunci lah ke apa. So Nisa duduk sebelah bawah ni sebelah sana. Masa tu dia form 4, tak silap Nisa, macam budak aliran sastera, tu kelas aliran sastera. Tapi tandas tu belah potong betul lah. Kelas tu tandas tu dia ke belakang sedikit, berhampiran dengan laluan untuk ke perpustakaan, library. Library sekolah Nisa berada dekat bawah. Masa tu. Lepas tu tapi sebelum kelas tu sebelum tandas tu ada kelas lah. Dalam dua kelas macam tu duduk dekat situ. Tak ramai lah kat situ. Lepas tu masa tu kita orang macam malam-malam suka-suka lah kan. Tak usah lah kata terlalu macam stres kan. Lepas tu kita orang bertiga ni jalan ke Nisa kawan ada 3 orang berjalan ke tandas. Masa tu kelas Nisa ada dekat depan, tandas dekat belakang. So Nisa pergi dengan kawan. So bertiga lah. Dia orang ada yang nak membuang, ada tapi Nisa baiki tudung lah. Lepas tu masa tu tandas jauh, agak sakit kaki tu untuk berjalan jauh. Tapi teruskan juga sebab tudung tak jadi malam tu. Memang tudung tak jadi. Beg emu. So macam Nisa pergi juga sebab nak tengok. Lepas tu masa Nisa nak tengok tu adalah budak-budak ni macam budak-budak nakal. Dia usik-usik kata, mungkin lah tanah tu ada benda ya gitu kan. Macam Allah. Janganlah nak kata kita, tapi kita pergi je sebab kita orang bertiga. Macam kita ke kepala kita pergi je. Lepas tu masa duduk masa kita orang duduk dalam tandas tu, sebab orang lelaki walaupun yang nakal tak akan ganggu tandas orang Tino. Tak akan orang lelaki yang tu Nisa fikir logik. Tak akan orang lelaki dan orang perempuan pun tak ada masa tu. Hanya Nisa 3 orang sahaja duduk situ. Lepas tu masa duduk dengar duduk bagi tudung tu, kawan Nisa pun keluar. Tapi dia tak kecek apa-apa pun. Lepas tu tapi telinga ni macam dengar orang tengah mengilai.
Saya Nisa dah nada lah. Tapi kita orang macam senyap, kita orang macam tak tegur je. Saya Nisa dengar juga lah. Senyap dengar. Tapi Nisa tak catch it. Nisa tak tanya. Lepas tu, sebab apa? Takkanlah dia tak dengar. Sebab dia orang yang cabut dulu. Disebabkan untuk Nisa pun macam ni. Aku tak tahulah kenapa aku Dengar aku positif. sayu-sayu. Dia macam pun sayuk-sayuk macam macam gitu. Nisa. Dia macam gitu. Maaf Nisa Ida tak apa, komen. Kak Tak apa, Isma tak apa, Hati, tak tak apa. apa. Tak apa Kak Isma Hati. Dia macam bunyi orang suka gitu kan. Dia macam sayuk-sayuk tapi yang macam nyaring. Faham tak kan dia punya kan dia faham tak? Dia macam dengar jauh tapi dia nyaring. Gitu. Lepas tu Nisa kata, Nisa macam ingat dia sebabkan ada budak lelaki macam kaca. So Nisa fikir budak tu pasal phone ringtone tu. Lepas tu holler kat kita kan. Tapi tak akelah dia yang holler kan dekat tandas puan. Lepas tu bila je tapi Nisa buat adik je masa tu sebab bagi tudung. Lepas tu Nisa pusing lah kata kau aku lagi dah. Tinggal Nisa seorang. Tak ada Nisa pun lagi jugalah. Sebab macam bunyi benda tu macam dekat kat telinga. Tapi bila saya pakai lah tu, member muka pucat lah kata benda, member pucat muka. Lepas tu Nisa macam senyap. Macam Nisa macam terfikir. Orang ni nak aku halusinasi aku. Ke aku dengar tapi member lagi. Macam tu yang cerita tanya siapa lon ni. Sebab ni siapa lon ni saya tak tanya member tu. Mu dengar tak malah aku dengar tu? Aku tak tanya. Takut. Tak takut sebab lost contact lah. Dok, maksudnya lepas pada SOK tu tak tanya. Dok, sebab member tu nampak macam pucat muka. Sebab memang Nisa tahu seorang tu yang macam nampak agak lemah lah situ. Agak kita tak boleh nak ni. Ya, meremang. Malam tu kelahu macam hanyut macam aku dengar apa, aku Dia dengar apa. tak nak fokus tu lah. tak nak Dengar fokus. benda gitu kan. Lepas tu. Macam Hakim Rosli Tak tahu. daripada sisi. Tak respect tak nampak. Oh, Aku dah. nampak dari lalu tu nampak Kemar. berkaya. Agak tu je lah. Okey, tu je lah. Okey, tu. Mata berlalu. Pedah lagi bila-bila buat kicau. Okey lalu je. Dari lalu. Lepas tu, Abil tak tahu. Ah, Dia dengar cerita ni soyak ni sana. Kawan ni sana nampak gula-gula. Nak dengar. tu, okey. Nak dengar. So ada macam excited lah. Okey, meremang hak ni. Okey. Nisa ada kawan dan member tu pun dah kahwin dah. Okey, tu berlaku pada kelas malam juga. Kami banyak buat kelas malam dekat bawah dan kelas malam tu Ini time form 5. form 5. Dan masa tu dia macam ada dua jalur tau. Macam ni bangunan untuk kelas Nisa, lepas tu ni bangunan sebelah ni bangunan untuk yang ambil dia berselerak tapi member tu kelas member tu duduk kebetulan dia duduk sebelah ni dekat dengan tandas. Dan tandas yang Nisa pergi tu dia ada satu pondok tau. Dia jalan sikit tepi dia macam pondok kan dia dekat dengan library kan. Nisa kata sebelum masuk library tu ada pondok situ. Pondok situ tu macam kita orang kalau nak buka kasut kan nak masuk library kita orang Duduk situ duduk situ lah Nak letak pakai beg kasut apa. duduk situ. So situ memang ada pondok. Lepas tu okey Nisa ceritalah sikit. Nisa ni dah jangan ketawa macam tu. Jangan dia suka ni. Nisa suka ke? Nisa Kita suka kan ni? tadi kita ada pula. orang lalu Ada dulu. orang lalu tadi. Okey. Lepas tu Sorry. yang dekat pondok tu dihiasi dengan pokok-pokok macam pokok-pokok pinang yang kecil-kecil yang kita buat hiasan rumah tu. Ada banyak dekat situ pokok-pokok apa semua. Dan adalah pokok tu sebab bangunan tu bangunan lama hanya 2 tingkat sahaja. Memang 2 tingkat je. Jadi pokok-pokok itu dia kalau sebab bangunan lama dan bangunan tu tak tinggi sangat lah macam bangunan yang baru buat. Dia memang bangunan kecil. So pokok tu dia melebihi aras 2 lah. Boleh kata gitu. So kalau kita duduk aras 2 di bangunan yang lama tu kita nampak lah juntai-juntai pokok yang macam pokok ni. Anak-anak ni yang juntai-juntai hujung-hujung daun hujung-hujung ni. Okey. Lepas tu malam tu Nisa tak rasa apa-apa tau. Ni Nisa dengar daripada dia sendiri yang cerita. Sebab benda ni heboh satu sekolah pagi tu. Lepas tu dia ni masa tu dia dah ada kawan lah. Maksudnya dia dah ada BF lah masa tu. So
dia setepu malam. BF dia tu classmate Nisa. And dah sekarang dah jadi husband dia. Masa tu dia orang rasa tepu. Rasa macam dah tak boleh nak terima dah benda ilmu ni. So dia take 5 dah kejap. Take 5. Kebetulan classmate Nisa, si BF tu dia duduklah. Dia tu suka duduk dekat dengan belakang dengan library. Nisa tak tahu apa dia suka duduk situ. Tapi dia memang suka duduk situ lah ambil angin. Lepas tu kebetulan kawan Nisa member ni dia keluar sekali. So Nisa panggil dia CA lah. CA ni keluar. Dah keluar, kebetulan dia nampak dia punya BF tu dia orang just duduk je. Bukan duduk berduaan sebabnya ada lagi member dia dalam kelas yang sama tu keluar sama untuk ambil angin. Macam untuk take rest sebab masa-masa dah tepu dah otak daripada petang sampai ke malam kan. So dia orang macam Waalaikumsalam Cikgu Fendi. Waalaikumsalam Cikgu Fendi. So dia orang pun take rest kejap. Lepas sambil-sambil dia orang berbual tu, macam Nisa royak, dikeliling pokok tu, dikelilingi pondok tu yang ada pokok-pokok yang dihias lah. Sama ada lebih kurang tinggi kita orang macam tu. Lepas tu masa tu member tengah duk bercakap dengan si BF dia ni. Tapi dalam keadaan jarak jauh lah. BF tu duduk dekat dengan pondok. Dia ni duduk dekat dengan tandas yang Nisa tu. Lepas tu kawan tu dia duduk kat belakang sikit. Sebabnya dia tak usahlah mengganggu kan. Macam ibarat mendengar perbualan orang. Sungguh dengar. Lepas tu tiba-tiba member ni, si A ni, mata dia tertumpu pada satu tempat dekat dengan library tu dan terdiam. Dia diam. Dia bayangkan ibarat macam ni. Nisa kecek dengan Ida. Lepas tu Nisa senyap dan diam. Mata Nisa tengok je benda tu lama sangat-sangat. Lepas tu nasib dia baik sebab dia punya BF ni boleh dapat rasa benda tu. So bila dah nampak si A ni lain macam, dia panggil, "Hey, dia panggil. Dia macam tak sedar lah. Lepas tu dia kata, lepas tu dia tengok, dia macam bila sedar tu dia tengok, dia kelip mata, dia tengok ada. Lepas tu tapi CPF ni tak nampak. Oh, dia je nampak. Dia je nampak. Waalaikumsalam Kak Amy. Terima kasih Kak Amy, Cikgu Fendi. Terima kasih. Habis hadir lah tu. Habis lah tu. Lepas tu member ni pun bila dah nampak tu, dia pun CPF kata, mai sini. Dia macam panggil, mai dekat, mai sini. Tak payah tengok. Tapi sebab orang dia terkejut, dia macam dia tengok tapi sambil-sambil jalan dia tengok Lepas tu bila dah nampak macam muka dah lain macam, muka dah pucat apa semua kan. Lepas tu classmate Nisa tu, si lelaki tu, dia suruh kawan dia ni yang ada ni suruh bawa masuk kelas. Suruh bagi relax Lepas tu malam tu habis je kelas, si A ni call. Dia kata, boleh tak malam ni teman dia tidur macam untuk ni. Sebab rumah dia sunyi. Sebab dia bongsu, rumah dia sunyi. Lepas tu dia duduk dengan ayah dia je. Si Ekor. Dia kata, boleh tak ni? Dia kata, dia macam tanya, awak tahu tak? Kata, saya tahu. Tapi malah nak buat cara gitu. Dia kayak gitu. Lepas tu dia kata, dia pun cerita, dia nampak benda tu duduk berdiri dekat belakang tu. Tapi Nisa tak ingat dekat belakang pokok ataupun dekat dengan tandas tu. Lepas tu dia siap tunjuk rupa lagi. Yang tu yang buatkan dia terkejut dan takut tu. Dia kata rupa dia bukan air putih yang sangat-sangat kotor dengan ada calitan tanah. Lepas tu muka berulat, macam berulat. Lepas tu mata jauh ke dekat ni sama masuk tempat dia tengok ni, macam sini ke mana? Macam sini lah, macam sini. Sini ke mana? Dekat mana? Dekat sangat ni tak sini. Halah. Biasalah internet free. Sini ke, kalau tengok okeylah. Ruang dia lebih kurang besar ni, pondok dia, showroom ni. Sini ke pintu. Dekat aje. Dekat. Dekat je. Sini ke pintu. Sebab member, ibarat gini, member dia duduk belakang ni je, dekat dengan pokok ni. Dia kecek dengan dia punya dekat dengan kursi ni. So macam dekat pintu tu macam pokok-pokok Sini ke pintu. Gitu je.
Dekat je. Kiranya you nampak jelas lah. Dia kata jelas, memang jelas. Kali ni memang jelas. Separuh muka tutup. Ni dengan pokok lah gitu. Muka dah. Bukan maksudnya kain kapel. Macam tutup sikit kan. Lepas tu nampak mata. Lepas tu nampak kulit-kulit yang macam hangu hitam gitu. Dengan dia kata memang buruk sangat-sangat. Lepas tu kain kapel dia tu kotor, penuh dengan tanah, dengan darah, penuh. Duduk situ meremang ni. Dan disebabkan dia nampak benda gitu lah, dia tak boleh tidur 3 bulan. Dia macam kalau sampai je waktu malam dia takut. Dan benda tu lagi dia buktikan sebabnya pernah dikatakan adalah beberapa orang yang kita kan kelas malam kan. So cikgu yang nak mengajar kita orang tu malam tu, dia punya bilik dekat dengan dia punya bilik di bangunan lama tu. Lepas tu dekat dengan library. Library tu duduk bawah, bilik tu duduk atas. Lepas tu kita orang duduk, ni saya tak tahu apa sebab dia kecil kot. Lepas tu dia duduk dekat tengah center kan. So macam kalau apa-apa kelas malam kita orang akan buat situ. So apa dia orang kata? Cikgu tu dia macam nak ambil soalan untuk form 5 kan, soalan maths. Ingat lagi masa tu kelas maths. Lepas tu dia macam takut dia macam tengok je student sebab student tak ramai mana masa tu. So dia kena prepare awal-awal before student mari kan. Lepas tu Nisa pergi awal masa tu. Lepas tu dia tengok. Dia masuk, awak follow cikgu pergi bilik. Masa tu lah. Dan di kawasan tu jugalah. Kawasan tu comel. Kalau kita tengok dia macam bukan tak layak lah untuk dikatakan seram gitu. Sebab memang kita hias comel tau. Nampak benda tu melompat-lompat. Tapi alhamdulillah sepanjang duduk sana tak pernah lagi jumpa. Tapi mungkin para tenaga pengajar lah mana stay situ ada. Sebabnya bila duduk situ situ bangunan lama. Masa zaman mama lagi, dia kata memang tu bangunan lama. So kalau dah bangunan lama, kita faham-faham lah, walaupun kita dah renovate dia, kita dah cantikkan dia memang menakutkan lagi lah. Memang tu sekolah lama. Memang sekolah lama sangat-sangat. Dia adalah sekolah tumpuan lah kalau daerah tu. Ramai yang akan duduk situ. Macam-macam. Tu adalah ceritalah sedikit berkenaan dengan Chong. Habis. Kita panggil gula-gula. Nisa suka panggil Candy Crush. Biarlah dia jauh tapi macam dia agak takut sebab Chong ni dia sensitif. Betul. Dia memang Ida pun tak suka benda tu. Dia akan mari juga. Okey. Itu. Ida tak panggil gula-gula masa duduk kat Seremban lah kata gula-gula itu. Gapo gula-gula? Kat benda tu lah benda tu. Benda ke apa? Ya Chong. Ya Chong. Macam okey. So saat dia dapat panggil gula-gula juga. Dia kalau Chong ni dia sensitivity dia tinggi. Dia memang kalau seru memang Kenapa? Orang kata kalau boleh elakkanlah sebut benda tu. Tapi benda tu lah kebanyakannya banyak ya. Ya banyak kelaran. Gula-gula candy betul. Sebab dia gitu kan. Tapi Chong ni kalau nak tahu Chong ni ada sebab ni saya suka baca kisah seram. So kalau nak tahu benda tu betul ke tak, cara lompatan dia. Ni okay. Dia bukan lompat macam kita duk bayar-bayar tu. Kita bayar macam cuik-cuik. Dia lompat. Dia macam kaki dulu kan? Dia macam kaki dia dulu. Membala. Takut risau. Takut juga. Dia macam tu. Nisa takut. Kena main sekali. Memang sama sekali. Dia macam tu tau. Dan dia langkawan Sebunjuk. Dia bukan langkawan. Dia punya langkau tu bukan dua tapak, 3 tapak. Dia tinggi. Dia jauh pergi. Tu. Dia punya kehebatan dia lah dalam kelajuan. Macam tu. Okey. So, kita beralih pula kepada cerita. Pukul berapa dah? Baru. Bisa lagi kah? Boleh. Ida suka. Okey. Ni cerita Gula-gula Ida Nisa. Betul gula-gula. Mari dah nak masuk. Mari nak masuk. Marilah kita nak kenal. Kita ada Intern. Student intern. Marilah tak apa, ya hi je.
Dia malu. Hai je. Eh. Okey, ni adalah student intern kita. Yang mana contohlah kalau nampak dekat Mak luar malu boleh kan, dia tegur. hai. Mana tahu bila dah berani sikit dia take over live pula, dia cuba live pula. Tak tahu Dok terus jawab malu. Okey. Di sana banyak betul. Tak ada banyak. Banyak. Dia suka korek. Dia suka cerita dia sendiri pun ada, cerita dia cari pun ada. Ni cerita Mama Nisa before kami bersatu. Before kami bersatu dah lah. Ni cerita Mama di tempat kerja. Dulu dia kerja jauh. Dia kerja luar daripada Kelantan. Di mana tempat itu biarlah rahsia. Tapi di situlah di Selangor. Ni dia masa tu dalam umur lebih kurang 18 tahun lepas. Cerita ni 18 tahun lepas. Masa tu Nisa lebih kurang umur 6 tahun dan Nisa berada di kampung. Sebabnya dia bekerja, jadi dia kena tinggal di kampung. Nisa duduk dengan nenek, dengan ayah dekat kampung. Selalu benar dia sejumpa dengan hantu minat kat dia kot. Lama tu Nisa. Lama dah. Cerita ni memang lama. Allahu Akbar. Cerita ni memang lama. Lepas tu, okey. Bila dia berada jauh daripada kami, and masa tu dia pregnant. Adik Nisa yang nombor 2. So sekarang adik Nisa berusia 18 tahun, baru jahat PSPM. So cerita ni 18 tahun yang lalu. Masa tu kandungan dia dalam maybe dalam 5 bulan, 6 bulan macam tu. Dan dia menetap jauh daripada kami, daripada husband, daripada family, dia duduk jauh. Untuk bekerja, dia duduk jauh. Dan kami hantar dia tu naik kereta kancing. Ingat lagi kereta kancing. Lepas tu dalam tu penuh dengan kelapa sawit. Sebelum sampai ke tempat kerja tu penuh dengan kelapa sawit. Memang penuh dengan ladang kelapa sawit. Mana ni? Dekat Selangor. Lepas tu bila dalam perjalanan ke sana akan nampaklah monyet-monyet dia melompat daripada satu kelapa sawit ke satu kelapa sawit. Dia seronok nampak monyet tu. Lepas tu nampaklah untuk sebelum sampai ke destinasi tu jauhlah halangan, jauhlah perjalanan kita kena tempuhi. Macam tu. Lepas tu bila sampai apa semua, wow, cantik rumah tu sebab dia apartment. Dan apartment tu ada beberapa rakan lah. Masa tu rakan-rakan yang menetap dekat situ kebanyakannya anak-anak dara yang tak berkahwin lagi bekerja dekat situ. Jadi mas orang je yang dah kahwin, yang dah pregnant duduk situ. Lepas tu bila dah masuk, masa tu Nisa hantar yang dia Nisa lupa. Tapi Nisa pernah lah duduk situ sebab setiap kali weekend dari 2 minggu sekali kita akan naik lah ke Selangor untuk berjumpa dengan dia. Lepas tu bila naik kita tengok rumah tu, Nisa ceritakan dia punya bentuk rumah. Rumah tu dia biasa kita buka pintu kita nampak living room kan. Situ. Dia ada living room besar situ. Lepas tu ada sliding door. Mama duduk tingkat atas lah, bukan tingkat bawah. Lepas tu akan ke dalam sikit, jalan belakang sikit, dia ada bilik-bilik. Dia ada master bedroom. Lepas tu bilik mama yang kecil sikit. Lepas tu barulah bilik yang kecil, ada 3 bilik. Lepas tu depan bilik mama tu ada bilik air. Dia paling dekat lah dengan bilik air sebab dia pregnant. Masa tu dia tak pilih bilik yang besar tu sebab dia takut dia sorang. Jadi masa dia duduk situ, bila dah habis cuti, dia kata hari-hari dia dengar orang menumbuk dekat atas rumah dia. So dia bila masa tu cuti, ramai yang balik ke kampung yang mana dekat. Kalau sehari tu dia rasa dia tak balik lah, dia stay lah sana. Sebabnya daripada Selangor ke Kelantan tu jauh. Dengan mengandungnya lagi baik stay sana. Jadi dia stay lah sana. Malam tu dia dengar orang menumbuk. Tumbuk macam tengah duduk masuk atas tu. So dia rasa lega. Sebab bila dia tengok, dia tumpik, dia tengok lampu, tengok orang kebanyakannya rumah tu dekat situ tu tak ada. Hanya beberapa buah rumah sahaja yang lampu tu bernyala. Lepas tu dia bila dah dengar ada menumbuk ni, dia rasa lega lah. Ada orang rajin betul pukul 2-3 pagi duduk menumbuk tengah masak apa semua kan. Dia rasa lega.
Lepas tu bila dah selalu dengar, dia pun terbuka lah cerita ni dekat office mate dia. Dia kata, oh rajin betul ya orang tingkat rumah atas tu. Masuk pagi 2-3 pagi dah bangun masuk dah untuk mungkin buat breakfast lah kan. Lepas tu member office mate tu dia tengok pandang mama. Atas rumah awak tu tak ada orang. Technician tu dah lama dah turun bawah. Betul mak kerja lah. Mak rasa macam dia rasa macam Kawan. dia rasa macam meremang bulu orang tu serta-merta. Dan nak balik bilik pun rasa macam takut nak balik rumah. Yelah sebab atas rumah tu tak ada orang. Lepas tu selama ni dengan kapur. Masa tu. Okey, tu satu. Dia tak seram mana tau. Dia macam cerita pengalaman. Lepas tu yang kedua, cerita dia masa tu tengah hujan lebat sangat bilik masa tu kita duduk sekadar ada saja, langsir pun tak ada lagi sebab baru je sampai ke. Nisa duduk situ juga. Tak, Nisa duduk kapur. Jadi dia lah cerita. Dia dengar juga. Jadi masa tu sampai petang tu, bila dah petang dia kan dekat dengan ladang kelapa sawit ada mama pun dekat tingkap sebab tingkap dia tu boleh je nampak dekat dengan parking lebih kurang gitulah. Ni saya ingat sama-sama macam parking gitu kan. Masa tu hujan, dia kata hujan tengah lebat gila-gila. Kalau dikatakan untuk dipikir secara logik, orang yang tak akan berjalan dengan hujan lebat gitu dengan relaxnya. Tapi masa dia tai bawah tu ada manusia ni, dia berjalan dengan relax sekali dalam hujan lebat. Dan masa tu petang dalam senja macam tu. Bagus ni Sani Raja, betul dia bercerita. Sungguh dia, kalau dia cerita kat tadi kan suka budak-budak. Betul. Dia pandai cerita. Kalau Ida belik lah. Matahak ni dia pelik, dia ada flow. Nisa dia boleh bercerita. Aku rasa aku pun mengaruh juga. Waalaikumsalam Syazaidi. Waalaikumsalam. Okey, itu. Habis sampai setakat tu je. Dan sampai sekarang lepas pada ma tengok je orang tu dia dalam hujan. Memang hujan tu satu terapi, tapi hujan yang sangat lebat dengan guruh dengan kilat. Takkanlah kita jalan dengan relax. Dia macam relax, dia macam tak ada apa-apa. Dia terus jalan gitu. Hujan satu terapi. Dia duduk gitu. Lepas pada tu mak fikir secara logik. Lepas pada tu ada orang. Lepas tu bila dia tengok je, dia tengok takkanlah petang-petang ni ada orang nak main hujan dengan hujan yang lebat dengan kilatnya. Mesti takut kita untuk balik rumah kan. Macam tu. Ni pagi ke Petang, senja. Okey. Lepas pada tu Nisa pula mama pun ambil je surat khabar sebab tak ada langsir bilik tu dia tutup dia punya tingkap dengan surat khabar. Lepas tu sebab Nisa ingat lagi bila Nisa pergi terus tanya mak buat apa mama awak gini lepas tu dia kata saja je tutup gitu. Sekali tak ada langsir gitu je. Okey, tu satu. Yang dah tiga dah kan? Bunyi tadi. Bunyi, orang. Lepas tu, okey yang ni. Yang ni kawan mama. Kawan mama ni dia berada tingkat rumah yang sama, satu level yang sama, bangunan yang sama. Tapi Nisa tak sure, Nisa tak ingat dia ada di tingkat atas pada mama ke bawah pada mama. Tak ingat benda tu. Masa tu, kanak-kanak kecil, lebih kurang umur 5 tahun macam tu gitu. Kecil lah kan. Dia belah petang juga ni. Dia kata, dia panggil mama dia. Kawan mama Nisa ni, dia panggil mak dia. Mak, dia nampak orang tinggi warna hitam. Memang tinggi sangat-sangat orang tu. Duduk dekat bangunan, kat leloi. Dia kata, mak, ada orang tinggi dekat tu. Dia tunjuk. Lepas tu? Tapi dia sebabkan orang tu tak nampak. Semacam kita tak nampak apa. Macam tarik je budak tu untuk ni. Tapi dia kata, mak, orang tinggi, orang besar, warna hitam. Duduk dekat Nelo tu, kayak gitu. Memang tinggi. Dia kata tinggi sangat. Macam bangunan orang tu. Hantu galau. Betul. Mungkin lah. Tinggi dan besar. Ada hantu Ada galau. Tinggi dan besar orang tu. Warna hitam. Tu ada kisah dia. Lepas tu, kisah bilik mama sendiri pula. Masa tu, dia roommate, dia housemate dia perempuan dan hok perempuan tu pula tak berkahwin. Biasalah kalau orang tak berkahwin ni
Dia suka outing, dia suka tubik malam, tubik pun sampai pukul 12 malam. Tambah lagi ada duit apa semua kan. Tidur rumah kawan. Jadi mak ni ada yang teman tapi kebanyakannya duduk sorang. Sebabnya yang ada dekat situ satu rumah tu orang dekat-dekat saja. Ada orang Perak, ada orang ni. So kalau macam cuti sehari, macam extra sehari dia boleh balik. Kalau Kelantan ni memang tak balik lah. Dah jauh kan. Jauh. Lepas tu masa tak ada orang tu, masa ni dia dah sarak dah mengandung rasanya. Dia duduk sorang-sorang. Dia kata setiap kali timpanya waktu malam dia mesti tidur dengan lampu. Lepas tu peluk Quran. Okay. Dia kata bilik dia tu ada satu almari tu kocok. Dia kata kuat gila almari tu, dia kocok macam ada benda dalam tu. Dia Mak tak bangun buka. Last sekali bang buka lepas tu malam tak Quran dalam almari tu. Senyap. Tak tahulah, senyap lah tapi malam tu memang tak nak tidur. Tu cerita dia. Setiap malam ke malam tu je? Tak tahulah ni siapa tak tanya. Tapi banyak kali lah kena gangguan untuk gitu. Lepas tu bilik sebelah, master bedroom tu dengar orang batuk. So Tak ada orang sebelah? tak ada orang. Sebab masa tu memang Mama duduk sorang. Mana ya mak? Malam tu dia duduk sorang. Dia bukan sejenis yang suka tubik malam ke apa sebab lagi-lagi pun mengandung kan. So macam dia duduk situ, dia ingat kan member dia ni dah balik dah, housemate dia ni. Lepas tu dia dengar batuk-batuk apa-apa semua kan. Lepas tu sebab member tu nak keluar. Lepas tu dah keluar malam. So bila dah dengar batuk-batuk, dia kata okey, dah balik lah ni. Ni Mak cerita dah balik lah ni. Lepas tu dia cakap okey, lega lah dah balik pukul 2 pagi gitu. Lepas tu bangun je siap-siap nak pergi kitchen. Kebetulan member tu balik. Tu ada juga kat bilik. Lepas tu dia balik, dia royak dekat Mama. Dia kata dia panggil akak lah sebab dah kahwin kat akak. Saya tak balik malam tadi. Terus Mak diam. Dalam bilik tadi siapa? Banyak, rumah tu memang banyak jadi. Memang banyak dekat kawasan tu. Tak tanya asal usul buat apa jadi kita tak tanya. Tak, mungkin sebab tu tempat baru macam baru siap dibina. Macam banyak kita mungkin tempat dia. mungkin bila dah dikacau tu tak ada tempat lah dia. Kata tiba bangunan tinggi sekali dalam hotel je duduk. Gitu. Terkejut lah. Lepas tu ada rumah memang sebab banyak rumah kosong. Masa tu ni sekecil pun banyak rumah kosong. Boleh diibaratkan rumah kosong tu selai satu level. Bawah ni ada, atas tu tak ada. Lepas tu tingkat 3 ada, tingkat 4 tak ada. Macam lebih kurang gitu sebab banyak rumah kosong. Lepas tu ramai juga orang pun tak ditempatkan lagi. Macam tengah cari pekerja-pekerja lagi untuk bekerja situ. Memang banyak kalau sebab kisah lama. So macam Nisa ingat sama-sama. Tu pun Nisa tanya dia kisah-kisah macam mana. Ni kisah dekat Terengganu. Kawan kepada Mama juga. Dia tekan muzik. Dia pernah jaga adik lah. Dia pernah jaga adik. Dia seorang yang sangat baik, sangat berani. Ni saya tak tahu lah dia punya berani dia tu level gap. Kalau aku tak balik lah tengah malam. Dia daripada mana dia tahu rumah sewa dia tu memang problem. Tapi still lagi duduk student orang kata. Masa tu student. Macam duduk je lah duit kan. Semua macam duit masa tu. Masa tu mak aku dah lepas pada Selangor dia pindah ke Terengganu. Lepas tu dekat dengan hak tu kan. Lepas tu pregnant juga masa tu rasanya. Tak silap ke dah Yang ketiga? Tak, yang kedua. Ke dah siap bersalin. Dah saya tak ingat. Tapi ni kisah dia duduk situ lah. Masa tu member tu dia balik sebab esoknya kerja ke ada kelas macam gitu. Duduk dekat Terengganu. Lepas tu dia punya bas tu time malam. Dia punya bas time malam. Ni mama dia kawan dia? Kawan dia. Bila je dia sampai dekat pintu rumah tu, sampai je rumah sewa. Dan rumah sewa dia tu memang tak ada orang. Memang dia seorang baru sapa. Dia sapa dari pagi tu. Dari 3 pagi, 4 pagi macam tu. Menipulah orang pergi masjid kalau bukan bulan puasa. Bulan puasa tak adanya orang nak pergi masjid dari pukul 4 pagi, 3 pagi tu. Tak adanya Kecuali yang bangun tahajud tu pun kalau bangun. Tu pun bangun memang duduk dalam rumah. Tak ada yang sampai duduk rumah. Dalam rumah. Lepas tu dia balik siap turun kereta sewa apa semua.
rumah tu tak ada orang. Memang dia tahu. Housemate dia semua tak ada. Dia yang first mari. Lepas tu dia masuk, dia tak masuk dari rumah lah. Dia sapa je dekat pintu rumah. Pintu rumah tu buka sendiri. Kerek tu buka. Bisa. Ha, Tapi kawan mama ni berani kawan mama ni. Dia tengok je pintu rumah tu buka. Dia pun masuk. Buka luar ke buka separuh je? Buka macam orang buka luar lah. Dia pun masuk. Dia buat dek. Berani gila. Dia masuk, dia buat dek. Masuk apa semua. Lepas tu dia kata rumah tu juga boleh dikatakan sebab masa tu zaman tak ada laptop. Zaman student beli komputer apa semua boleh dikatakan bila bangun je pagi ke jahat lah. Hatu ni kan nak sungguh hatu ni. Dia memang hati Fir'aun sungguh. Dia tahu tak dia potong semua wayar-wayar komputer tu. Tikus tu. Dia potong kecil-kecil. Macam kita ambil gut ni potong. Bila apa kita? Ni naklah hatu ni. Ni kan bila dengar balik jadi sakit hati. Nak marah. Jadi sakit hati nak marah. Takut je nak marah. Mungkin sebab tu kot member tu jadi berani. Dendam. Kata ikut mu lah. Susah. Lepas tu? Beki balik lah. Tapi kan bila dah wayang ni kena hantar ni lah. Kena hantar kedai komputer lah untuk buat ni. Sampai kita tak boleh ni. Tak boleh. Student tak boleh guna. Sebabnya dia gunting. Dia punya perangai hatu ni memang perangai macam hatu. Dia gunting betul. Tak takut lagi tu. Mungkin ni lah siapa nak marah bila dah bangun ni. Gitulah cerita dia pagi-pagi. Memang cerita rumah tu Nisa tak korek sangat sebabnya member pun jauh. Tak tahu dah duduk menetap mana lah ni. So tu adalah cerita sikit-sikit. Dia tak seram tau. Tapi sebab Kak Chong tu lah dia macam takut sikit. Sebab ialah Ocong kan, kita pun kalau mati pun kita akan dibalut macam tu juga. Minta jauh lah jadi gitu. Tapi ni saya macam terfikir juga macam mana kan jadi Ocong tu boleh jadi kejadiannya. Mana lah dia tahu. I don't know. Pelik tak? Pelik. Macam mana dia boleh menjelma benda tu? Memanglah Tuhan beri kelebihan dia kat dia boleh menjelma pelbagai bentuk. Tapi dia tak suka benda tu. Ocong tu hudus. Hudus. Pernah tengok? Tak pernah. Tak tahu saya tengok. Tapi daripada cerita kawan ni saya cerita dia kata huduh lah. Tapi dekat lah Nisa kalau sini ke situ Nisa. Dekat. Nisa tak sen lah dekat sangat. Dia kata dia nampak duduk sebalik macam sebalik pokok kita tengok. Dia macam tengok. Tengok aja. Dia tak kata gafar, tak terkata. Yelah kalau kita. Kalau aku makin macam ya Allah lalainya. Dia macam ya makin lama kau tengok. Macam dia gayak gini tau. Jadi galik tengok benda tu. Dia tengok ya tenung tengok. So jadi ingat dengan muka bentuk muka ke apa. Ada yang masuk Ada bawah. Takut lah tu. Tak, nampak macam cahaya. Semaya. Tu adalah cerita mistik lah untuk sikit-sikit. Nisa ada juga kalau biasa nanti kita korek-korek dan kita ceritakan balik dekat live. Cerita ada UMS. Pernah dengar? Pernah. Banyak je pernah cerita mistik-mistik ni. Banyak je dengar. Ni hok baru hok sekeliling kita tak cari lagi hok pelik-pelik lagi tu. Ada hok pelik ni saya. Ada je. Ada dah tengok tu dia pergi cuti. Dia duduk chalet ke rumah sewa, bukan rumah sewa, hotel ke. Macam-macam juga jadi. Itulah. So Ida suka tengok cerita-cerita hatu ni, tengok cerita cari dekat ETU ke dekat kadang-kadang Pisah cari. Pisah cari sebab kita nak tahu. Pisah cari. Bab-bab ni pisah cari. Bila malam lepas lah tak tidur malam. Gitu lah semuanya. Tapi apa-apa pun kita jangan biarkan kalau ada saya Nisa ni. Nisa pernah juga kadang-kadang mengadu dekat dia kan. Kata takut lah kan. Dia kata jangan takut. Dia kata tu pun makhluk Tuhan juga. Kita tak boleh nak kata apa sebabnya kita kena sedar dalam dunia ni bukan kita je ada. Dia pun ada. Mungkin dia tu bila kita, dia sebenarnya ada je tepi kita tapi disebabkan Allah tutup kita punya hijab. Jadi kita tak nampak, kita boleh hidup dengan normal. Jadi dia kata
jangan takut. Amalkan satu doa dari Quran ni untuk macam Nisa berani je bercerita tapi sebenarnya penakutnya. Nak tubik malam Nisa takut sangat-sangat. Nisa macam gitu. Kalau seorang Nisa tak tubik lah malam. Memang tak tubik lah takut kita. Ida dulu. Risau. Ida dulu nak drive story Malay pun takut. Lah ni takut juga. Tahu Ida tak boleh drive story Malay. Tak boleh dia macam Walaupun ada. dekat Ida sebab dulu Ida kata adik Ida ngaji Malay dekat. Adalah kawasan rumah dari tamat tu juga. Tapi Ida kena kata lagi kata. Biasanya Ida akan ajak adik Ida hak lain temeh. Tapi ada satu hari tu Ida kena pergi sore. Pergi sore tu memang tak ada bawa pas sudah kereta. Takut. Kiranya balik tu Ida buka cermin papak. Tak tahu apa. Apa buat cermin? Kenapa aku tutup lah? Lagi selamat aku. Senang nepik kau nak minta tolong kau. Dia lagi senang kat cermin. Kalau Malay dah bawa kereta, Ida tak akan tengok. Back mirror. back mirror. Back mirror atas tu memang tak akan tengok. Takut. Tapi lah ni teh aku. Teh sikit lah. Teh sikit. Macam apa dah? Kalau lalu rumah Nisa tu kan. Macam Padahal tak lega apa. tak ada apa pun Perasaan, muka tamat tu Malay dia sunyi. Malay kau rasa. Sunyi lah orang dalam rumah lah kau kek Malay. So kita je hak tu cik ya Allah seramnya nak bawa kereta pun takut. Macam tahun ni jugalah Nisa ke banyak kali pergi klinik kan. Ada beberapa kali juga klinik. So ke pagi gini kan kita kicau. Lepas balik pukul 5.30 sampai pukul ni klinik dah tutup dah. Lepas tu nak ayahnya banyak jenis hantu banyak. Hantu bawang. Mana ada hantu galak. Janganlah nipu Ida. Dia mudah percaya. Lepas tu kan Nisa macam malah lah nak kepada nak tunggu esok next weekend pula nak pergi kan. Nak pergi lalu klinik sebab nak tahu nyakit ke apa ni. Nisa jadi gitu. Lepas tu malah lah kononnya hari tu malah lah jadi nak berdikari ke dah besar dah umur dah boleh lebih dah kan. Nak tu besar lah. Tapi kalau macam hak lalu tengok rumah Nisa tu dia kena lalu ni masuk lorong kecil lepas tu ada hotel konon sikit ada parit Modal lah. Hai Kak Ayun. Hai Kak Ayun. Dia macam gitu-gitulah. Lepas tu silap timing lah aku tubik pun. Ngorek. Masa tu orang dah azan maghrib Nisa pun macam semaya. Okey, lepas tu nak tubik lalu lah sebab tak usah nunggu. Kalau lama sikit kat pukul 8 memang lama lah orang klinik tu. Lepas tu malah nunggu tu. Lepas tu Nisa pun tubik tu. Bawa je kereta ni atas kereta ni. Ada jalan shortcut tapi jalan shortcut tu memang penuh dengan hotel. Dan hotel tu lah kawan Nisa kena tegur. Lepas pada tu Nisa macam Tegur apa? kena tegur ke benda tu. Dia tegur kan? Dia tegur tak tahulah macam member naik motor tau. Naik motor bertiga. Jadi bila bertiga semotor seorang lepas semotor lagi dua orang. Jadi masa tu dia salah seorang bertiga tu nampak benda tu. Nampak dekat galah-galah tu kan. Lepas tu depan dia tengok. Masa tu kelas malam kita orang habis kelas malam. Lepas tu dia tengok. Dia kata, apa tu? Dia kata, tak tahulah. Lepas tu lepas pada tu dia pun cuik member dia atas motor weh. Mu tengok gapo dia macam dia terkecek tau. Lepas tu tiga-tiga tengok tiga-tiga tu demam. Tak pergi sekolah esok. Dia kata nampak benda gapo tau. Tapi Nisa tanya tak seroyak sebab dia kata takut. Mu takut nak lalu. Memang takut pun nak lalu sebab memang hutan. Lepas tu Waalaikumsalam malam tak apa. Tak apa. Kak Yun boleh tengok balik. Lepas tu bila tubik tu disebabkan Nisa memang Nisa ingat cerita tu. Nisa tak lalu lah kot tu. Gelon nak tubik jauh ni nak warna ni. Nak tubik kot Wakaf Merah. Kalau panggil nak tubik kot Wakaf Merah. Dan kot Wakaf Merah tu ada kubur. Bodoh ni. Tetapi tak apalah, at least kiri kanan rumah orang. Kubur tu ada satu je kubur tapi kiri kanan tu rumah orang. Tak apa. Tubik je tu kan. Misalnya kata okeylah akan ada ni tembok dengan motor ataupun dengan kereta kan. Memang sepanjang jalan tu tak ada langsung orang. Daripada rumah sampailah dekat kubur tu tak ada orang. Lepas tu aku pun macam tak sedap seorang ni kan. Pasal lagu kan. Tak sedap ni. Aku pun risau pun. Terus corner kereta terus masuk ambil adik. Tak jadi. Tak tahu bila orang rumah lagi. Tak berani. Tak berani.
Tak Tak berani. Tak boleh nebeng sebabnya Tak boleh tebing. rasa macam ada orang je naik belakang tu. Dah lah kereta tu memang sama-sama bawa seorang. Memang tak ada orang mana naik belakang. Kecuali pergi dengan adik. Adik pun duduk tepi, tak duduk belakang. Begitulah sini. Gitulah kat rumah. Begitulah memang takut lah untuk ambil malam. Rasanya better lah nak aku gini. Jadi kita pun tak tahu ambil malam. Itulah. Kita pun tak tahu ambil malam. Jadi macam tak apalah. Tapi kalau main dengan orang, apa panggil dah? Orang teman ada masalah ke tebing juga. So rasa macam setakat itu saja cerita kita. Seram kita pada kali ini tak apa nak seram. Tak seram pun, just share-share je. Kalau nak tahu lagi kisah-kisah yang menarik, nantikan minggu hadapan ngosek. Apa dia pula kita nak cari situ ni? Kita banyak Kita panggil kat awal lah. Kita panggil kat awal. Kita bagi Cik Wawa. Okeylah. Okeylah. Rasanya itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi esok pagi pada pukul 11 pagi. Esok hari Isnin. Esok kita punya segmen. Kenali produk Najihah dan betul lah. juga sebelah petang kita ada filter ni duduk dengan aku rasanya ni. Ambil tak apa. Lain macam. So okay, ambil je. Kita ada manjakan diri. Oh, kita boleh waktu yang bangun kita tak ada tea Okey. Okay. So Yalah, untuk manjakan diri ni kita akan buatlah apa-apa je lah. So masuk je dalam live dan tengok aktiviti kami, okey? Okay. Okeylah, itu saja daripada kami berdua. Yakini Tak produk. dapat dengar Tak dapat dengar Tak apa, betul. nanti boleh dengar balik live ni, okey? Tak apa Kak Yun. Yakini produk. Keluaran semua jadi bersama Najihah. Produk nombor 1 pilihan kat anda semua. Bye.